Pesta Keamatan tahun ini platform penting dalam mempertingkatkan industri pelancongan sekaligus melonjakkan ekonomi rakyat Sabah. Sambutan tersebut telah menarik banyak pemain industri dan agensi luar berkunjung ke seluruh daerah untuk sama-sama memeriahkannya. Pondok Mukim yang mempamerkan pakaian, alat muzik, perhiasan serta makanan tradisional suku kaum dan etnik di daerah Tambunan antara pengisian menarik tahun ini. Ia antara usaha mengekalkan identiti budaya Sabah. Demikian menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2025, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dalam sidang media di Kota Kinabalu. Pesta Keamatan yang diraikan sejak 1 Mei lalu berjalan lancar hasil kerjasama padu pelbagai pihak. Jadi pada tahun ini Perdana Menteri akan merasmikan keamatan pada 30 hari bulan dan Tuan yang terutama akan merasmi tutupkan keamatan pada 31 hari bulan seperti biasa. Dengan tema Keamatan untuk Semua, penganjuran tahun ini turut membuka penyertaan lebih meluas dalam pertandingan unduk ngadau dan sugandoi, termasuk dari Sarawak dan 7 lokasi di Semenanjung. Dalam sidang media sama, Datuk Dr. Jeffrey berkata Berwazoi Tervantang Keamatan atau Mister Keamatan MRK akan diberikan peranan baharu yang merupakan antara pembaharuan sempena sambutan Pesta Keamatan 2025 bagi memupuk minat belia lelaki dalam pemeliharaan budaya. Menurut Datuk Dr. Jeffrey, maklumat lanjut mengenai pembaharuan MRK akan diumumkan 29 Mei ini. Peserta Mister Keamatan akan dilibatkan dalam sukan-sukan tradisi dan aktiviti kebudayaan lain. MRK merupakan pertandingan kebudayaan lelaki Sabah yang berkongsi misi dan visi dalam pertandingan unduk ngadau keamatan. Pertandingan bertujuan mempromosi keunikan budaya, adat dan pakaian tradisional masyarakat Kadazan Dusun Murut Rungus KDMR. Maklumat lanjut mengenai pembaharuan MRK akan diumumkan pada 29 Mei ini. MRK yang dimulakan sejak tahun 2008 diiktiraf sebagai acara rasmi Pesta Keamatan Peringkat Negeri sejak tahun 2021. Kaum Murut antara etnik pribumi Sabah yang terkenal dengan seni bina unik dan cara hidup berteraskan gotong royong. Mereka turut memiliki pondok tradisional yang menjadi simbol kehidupan sederhana dan hubungan erat dengan alam. Duli Simon ada butirannya. Walaupun zaman berubah, nilai tradisi pondok ini dikekalkan. Ia bukan sekadar bangunan, ia lambang identiti dan akar budaya kaum Murut. Setiap Pesta Keamatan memang kami digalakkan untuk membuat pondok supaya pondok ini tidak dilupa oleh generasi yang akan datang. Ini menandakan satu perayaan Tinau yang memberi berian yang terakhir. Pondok Binal itu lebih kurang dalam tempo 1 minggu. Jadi asiau halan ang ibitra kono anak-anak muda ratu ahilong ra kono budaya no kono akai ulun matu tutu interaling lah budaya no Murut itu buatan no matu rali-raling. Pondok kono itu kira no Binal itu sampai generasi merena. Pondok ini mungkin kelihatan sederhana, namun dia menyimpan cerita ribuan tahun tentang manusia, hutan dan kebijaksanaan nenek moyang kaum Murut. Kita akan wujudkan satu taman budaya dan kita akan buat pondok yang kekal untuk mukim-mukim itu, dan apabila perayaan mereka akan berada di sana, dan sekiranya tidak ada perayaan mereka boleh menjual beli produk-produk tempatan. Usaha mempamerkan pondok-pondok tradisional seperti ini sempena sambutan Pesta Keamatan wajar dipuji untuk memberi gambaran tentang kehidupan masyarakat zaman dahulu. Rumah Pondok Tradisional Murut bukan saja sekadar tempat berteduh. Ia merupakan warisan dan identiti yang diwarisi turun-menurun. Ia dibina menggunakan bulu, kayu hutan dan daun rumbia. Ini mencerminkan keharmonian masyarakat Murut dengan alam sekitar. Duli Simon, RTM.
Persiapan konsert Suara 34 Zon Sabah kini di peringkat akhir. Konsert bertemakan Muzik Kita, Jiwa Kita itu akan berlangsung di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Kota Kinabalu bermula 9 malam esok. Menurut penerbit konsert Suara 34 Zon Sabah, Christian Anthony, pelbagai pengisian menarik menanti pengunjung, khususnya persembahan artis tempatan dan sketsa penyampai radio Zon Sabah. Memang sesuai dengan tema yang kami bawakan, iaitu One Voice. Okay? Jadi penyampai-penyampai ni mereka akan tambah lagi manis dalam ni konsert. Okay? So dia bukan konsert biasa-biasa, artis pun bukan biasa-biasa. Jadi penyampai-penyampai pun bukan biasa-biasa. Mereka akan tambah jenaka dalam sketsa yang akan diadakan. Sketsa pendek tapi menarik dan menghiburkan. Antara artis yang bakal menghadirkan pentas termasuk Hazama, Adira, Azharina Azhar, Candy, Kiki dan Jacqueline Chia. Terus ditampilkan persembahan tarian istimewa oleh kumpulan penari ala panggung production. Konsert Suara 34 Zon Sabah merupakan acara jirung kali terbitan RTM yang dijangka menarik kehadiran lebih 500 penonton. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sabah memberi perhatian kepada usaha memperkukuh aspek keselamatan pelaksanaan aktiviti kembara. Justru satu garis panduan diwujudkan dengan kerjasama erat Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS. Projek Rintis pula dilaksana bersama Persatuan Pelancongan Kiulu melalui 3 sesi libat urus. Ia bagi memastikan input daripada penggiat industri diserap secara berkesan. Bengkel pembangunan prosedur operasi standard SOP bagi aktiviti sukan rekreasi air, aktiviti pelancongan kembara dan persijilan instruktor bagi aktiviti stand-up paddle SUP turut diadakan. Sijil kepada para peserta disampaikan Setiausaha Tetap KEPKAS Datu Josi Lai. MPC Wilayah Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan fokus utama garis panduan itu bagi memperkukuh aspek keselamatan dalam pelaksanaan aktiviti kembara yang berlangsung di kawasan daratan dan hutan. Garis panduan itu juga sebagai rujukan keselamatan yang komprehensif kepada pengusaha dan pelancong yang berpotensi diperluas ke daerah lain di negeri ini. Pasukan bola sepak Sukan Sabah Saga Tuaran yakin mampu memberi saingan dalam pusingan kelayakan awal bulan depan. Pasukan tersebut kini menjalani latihan harian secara konsisten sebagai persiapan menghadapi pusingan kelayakan. Penolong pengurus Pasukan Bola Sepak Saga Tuaran Muhammad Arzi Afizi Rumsani berkata, 23 pemain telah dipilih menyertai pasukan berkenaan. Sesi pemilihan sebelum ini disertai lebih 100 pemain. Pertama sekali kita akan fokus dengan kelayakan Saga yang akan dimulakan pada awal Jun ini nanti, dan sudah tentu sasaran kita pada tahun ini adalah untuk kita mencapai kejuaraan. Muhammad Arzi ditemui RTM di Kompleks Sukan Daerah ketika sesi latihan Saga Tuaran. Persiapan kami Saga pada tahun ini berjalan dengan lancar. Kami banyak bagi fitness kepada pemain dan kecergasan lah. Dan kami banyak buat satu perlawanan persahabatan untuk memantapkan pasukan kita lah. Tawau menjadi tuan rumah Saga edisi ke-11 yang akan berlangsung Oktober ini. Sukan Bola Sepak Saga edisi ke-10 di Kota Kinabalu pada 2023 diungguli Pasukan Bola Sepak Saga Lelaki dan Wanita Tenom. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.